Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mulakan siaran Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dengan berkongsi pemandangan yang cukup indah di luar Angkasa Puri pada ketika ini. Cuaca agak baik walaupun sedikit mendung di luar sana, dan juga kita sedia maklum sekarang ini Lembah Kelang sudah pun berada di fasa 4, banyak sektor yang telah pun dibuka, dan kita lihat juga jumlah kenderaan di Lebuh Raya dan juga di jalan-jalan menuju Kota Raya juga semakin meningkat, dan ia satu perkembangan yang baik ke arah menuju pemulihan ekonomi negara. Dan hari ini seperti biasa kami akan bersiaran sepanjang 2 jam dari pukul 8 hingga 10 pagi. Banyak pengisian menarik akan kami kongsikan kepada anda, dan anda boleh menonton kami secara langsung di TV1 dan saluran berita RTM MyTV 1, 2, 3. Dan seperti biasa Hana, kita nak mulakan siaran Selamat Pagi Malaysia dengan kita mengetahui statistik terkini bagi COVID-19 dalam negara setakat semalam 1 November 2021. Kita perlihatkan di sini kes tempatan 4,620 dengan kes import 6 dicatatkan, dan juga bagi kes sembuh 5,299, dan duka cita dimaklumkan 63 kematian direkodkan dengan 18 BID. Dan kalau kita lihat status vaksinasi pula, kes dos harian diberikan sebanyak 63,489, dan dos penggalak pula diberikan sebanyak 16,244, dan keseluruhan dos diberikan setakat ini ialah 50,76,170. Dan kita lihat populasi keseluruhan yang telah pun melengkapkan vaksinasi telah pun melepasi 74.9%, dan ini satu perkembangan yang sangat baik, terutamanya sekarang ini kita dalam usaha untuk menggiatkan program vaksinasi khususnya kepada remaja, dan juga bagi suntikan booster ataupun dos penggalak telah pun diberikan bagi kelompok-kelompok seperti kumpulan berisiko tinggi dan juga warga emas. Dan seterusnya ingin kami kongsikan kepada anda kit ujian kendiri COVID-19 serendah RM6.90. Kit ujian kendiri COVID-19 boleh didapati pada harga serendah RM6.90 seunit di Pasaraya, rangkaian kedai sebenarnya dan stesen minyak tertentu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia susulan langkah perusahaan penjualan kit ujian kendiri itu secara berperingkat termasuk di Pasaraya. Alhamdulillah. Ini merupakan satu perkembangan yang baik dengan langkah perluasan penjualan kit ujian kendiri COVID-19 ini. Ianya memudahkan rakyatlah untuk kita membeli ujian kit kendiri ini dalam kita beralih kepada fasa endemik. Ianya merupakan sebahagian daripada norma baru. Kalau kita rasa kita tidak sihat, kita bergejala demam, ambil ujian, kita beli sahaja kit ujian kendiri itu sebagai langkah kendiri yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kita merupakan pembawa bagi COVID-19 ini. Betul, Tuan Menawar. Dan seterusnya juga yang kami kongsikan kepada anda, ini merupakan bajet 2022 harapan pulih ekonomi selepas COVID-19. Bajet 2022 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dianggap amat penting ketika negara berusaha memulihkan ekonomi akibat pandemik ini. Dan kita lihat juga Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bajet 2022 ini mempunyai faktor wow. Ianya memperlihatkan semangat keluarga Malaysia yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera yang berteraskan 3 paksi utama seperti yang kita sedia maklum untuk memperkasa ataupun memperkukuhkan pemulihan, membina daya tahan dan juga memacu pembaharuan dalam pemulihan negara. Ini satu aspirasi yang sangat baik. Betul. Pastinya banyak golongan tidak tertinggal Menawar, dan hari ini juga kami akan bincangkan berkenaan pasca bajet di Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya ini berkenaan guru dan murid sekolah Seri Serdang terperangkap akibat banjir kilat. Ini berlaku semalam Menawar. Seramai 18 guru dan 14 murid terperangkap di Sekolah Kebangsaan Seri Serdang akibat banjir kilat melanda sekolah berkenaan pada petang Isnin. Dan menurutnya pasukan bomba yang membantu operasi menyelamat murid terpaksa mendukung semua murid terbabit keluar dari kawasan banjir, dan mereka berjaya membawa semua murid keluar pada jam 9.30 pagi. Dan ini perlu kita berikan perhatian dalam situasi semasa sekarang ini, ialah kita dah berada di penghujung tahun. Biasanya peralihan monsun dan juga taburan hujan juga meningkat, dan ini merupakan antara amaran daripada Met Malaysia. Ya, musim tengkujuh seluruh negara dijangka bermula Rabu ini, iaitu esok. Permulaan musim tengkujuh atau monsun timur laut bagi seluruh negara dijangka bermula Rabu sehingga Mac tahun depan. Dan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata sepanjang tempoh itu sebanyak 4 hingga 6 episod hujan lebat akan berlaku. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, langkah kendiri kita, anda boleh sahaja ke laman portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi
aplikasi yang anda boleh muat turun di telefon pintar anda iaitu My Cuaca untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di sekitar anda. Banyak pengisian menarik kami kongsikan sebentar lagi, tapi sebelum itu kita akan berehat seketika dan kembali selepasnya dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seperti biasa,